Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala hadis ke-23 golongan Ruwaibidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam sayati 'ala an-nasi sanawatun qadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa tuqawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha Ruwaibidah wa qila وما رويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallam, lagi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus kemarau panjang, dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu hai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tengok keterangan hadis. Kata pengarang, zaman yang disebutkan tadi ialah zaman ketandusan, tandus di segi kebendaan dan juga tandus di segi pemikiran. Orang yang benar diketepikan, orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Hadis ini dimasukkan juga dalam kitab ni kerana kitab ni tajuk dia hadis-hadis yang berkaitan peristiwa yang berlaku akhir zaman. Maka apa yang disebut dalam hadis ini nampaknya memang sesuai lah dimuatkan dalam kitab ni, kerana telah berlaku dah pada zaman kita ni, apa yang telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Jadi ketandusan segala seginya tandus. Ada ulama yang mengatakan menafsirkan makna kemarau ni, kemarau bukan kemarau makna hujan saja, segala-galanya kemarau. Makan minum pun kemarau, ilmu lebih lagi kemarau, pengetahuan tentang akidah dan sebagainya lebih-lebih lagi kemarau lagi. Sehingga kita lihat sekarang seolah-olah seseorang itu seperti mana yang bumi yang tidak ditimpa hujan. Kering kontang dadanya daripada ilmu agama, kering kontang pengetahuannya daripada perkara akhirat. Yang penuh dalam hati, dalam dada, dalam perut dia pengetahuan nak cari makan darah, pengetahuan nak mengelakkan dunianya, pengetahuan nak mencari pangkat kuasa dan sebagainya. Memang benarlah akhir zaman berlaku seperti ini. Hak benar orang dustakan, hak cakap nawak orang percaya habis-habis teh. Ulama-ulama tidak dipercayai lagi pada zaman ni. Kalau percaya tak ramai. Kalau nak mari dengar orang ngajar tak ramai. Kalau malam ni ada 150 orang tak ramai. Bola baru ni 17,000 orang. Nak banding 150 ni, kalau gocoh hacul bu. Semakin susut, semakin susut, semakin susut. Dah lah ulama tu tak ramai. Dah lah tak ramai orang yang nak dengar. Bila diberitahu pula tak ramai pula yang nak pakai. Allahu Rabbi. Dilarang melakukan perkara-perkara mungkar, tak pakai dah. Jadi guana jawab. Bukan macam zina, setakat menyanyi je. Apa salahnya saya menyentuh pelakon tersebut? Seolah-olah anak akak saya tak terasa apa-apa pun, takkan gitu pun salah. Ni. Takkan tak boleh tengok sesama insan Tuhan cipta manusia itu perempuan berambut panjang dan sebagainya, rambutnya boleh disaksikan, apa tak ditengok pula. Itu adalah nikmat ciptaan Allah, boleh tunjuk rambut kepada orang, tak salah. Kalau kita tengok pun perempuan yang tidak menutup aurat, bukan sampai macam zina. Ini orang tak baca tu. Walaupun Nabi kata an-nazaratu sahmun min siham iblis, an-nazaratu sahmun min siham iblis, pandangan yang haram itu, pandangan kepada tempat-tempat yang mengundang syahwat itu ada satu anak panah daripada anak panah iblis. Nabi yang kata. Kita jawab mana? Tak. Ikut gemu badan. Ikut ke orang ngajar, ulama semua tak boleh. Ini jawab. Boleh dia jawab gitu. Mampu keras tanah jarak senang. Ikut ke ulama badan, dah boleh gerak cari makan ke darah kita. Ni jawab apa orang ni. Tapi sibuk nak pergi ke Mekah kok, ke orang bodoh.
Balik Mekah, lawan ulama, lawan Islam. Tamu pakar, tamu Quran, tamu hadis. Bila orang kata hukum, dia kata berat nanang, tak boleh ikut. Tak boleh gerak kita, tak boleh jari makan. Siapa tinggi ke Mekah, dia sibuk. Dan Mekah tu kitab ni. Bukan tubik tu, wahyu tu turun dalam kitab, apa dalam surat khabar. Dalam Quran juga. Tak boleh tengok orang puang. Kalau benda yang syahwat. Jadi guna. Ulama tak boleh cakap dah. Hak kata boleh buat muka, boleh cakap. Lepas naik Mekah, pergi Mekah, mata gerau gila. Wah, tepi. Bang lah, siap ngebang atas tangga. Pokok lawan Islam berat. Pasal tak faham. Balik tak faham kau. No, khabar tak mau dengar. Betul akidah tu. Baru pergi ke Mekah. Tukar IC tu, buah nama Islam. Baru pergi ke Mekah. Allah kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu laki-laki yang beriman memejamkan mata mereka itu daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Siapa kata tu? Firman Allah. Dan manusia kata ni, manusia kata marilah datang beramai-ramai malam ini 5 orang artis daripada Kuala Lumpur datang ke tempat kita untuk menghiburkan dengan lagu-lagu yang terbaru. Orang pakar ni ada pakar kataan Allah dalam Quran. Orang pakar perkataan DJ. Orang pakar perkataan surat khabar, suruh mari berhibur, tengok muka artis, tengok drama. Jangan lupa malam ini pukul 10 malam. TV 1 drama swasta gitu gini. Orang tengok muka tu. Sibuk nak pergi ke Mekah. Lalu dari segi pemikiran otak pun habis. Jadi kering kontang. Jadi kemarin habis. Jadi kering. Seolah-olah bumi tidak ditimpa hujan bertahun-tahun. Memang tak. Tak masuk dah benda makrifat dalam hati. Tak masuk dah hukum syarak dalam hati. Kerja turun pagi, balik tang, cari makan. Hak turun tang, balik subuh, cari makan. Tu sama macam lembu, sama macam kambing. Cuma lembu kambing je siapa kat makan rupuk, tak ada pasyak. Kalau ada pasyak, dia bahan kok gergang. Tak ada. Orang ada pasyak tu dia beza. Gergang balik pukul 5, di rumah. Orang bang, tak ada peduli. Orang panggil mari surah hayya ala solah, minta maaf. Tak ada masa. Tengok maikat Islam, la ilaha illallah. Tulis hayya ping. Apa guna orang masjid? Habis berlari-lari semi apa semua, nak besar lagi, nak suruh mari tu. Nak khabar akidah, nak khabar hadis, nak khabar Quran, nak khabar fiqh, nak khabar halal haram. Orang tu. Ini zaman dia. Zaman kering kontang. Kemara. Tak ada ma'rifatullah, tak ada hukum hakam di dalam dada umat Islam. Wak ramah boleh. Wak ramah boleh. Meleh lembu. Siapa tak tangkit lembu? Habis bang je 40 ekor. 40 ekor kali sembelih pok-pok ni. Ajak mari dengar tak mau, ajak mari belajar tak mau. Lepas meleh lembu, habis ke dia lembu. Terus dengar tak mau, belajar tak mau. Sibuk nak sembelih lembu. Sembelih lembu nanti, gebau. Sembelih lembu sunat je. Korban. Belajar buat korban wajib. Tak belajar dosa lah, buat satu-satu benda. Ibadat tak mengaji. Messi boleh beri lembu. Messi. Tahu Messi? Messi, tuan dia Ananda Krishna. 3 lain atas dahi. Beri lembu. Tok Imam lembu waktu turun lembu ni lagi lembu Messi. Hadiah. Masjid ni 3 ekor, masjid ni 3 ekor, berapa waktu turun? Ananda Krishna niat. Dan awak aku ni. Dah kalau Tok Imam siapa jahil tukir gitu semua, dah reti dah bak korban sah ke dak, kira nak kerik lembu saja. Tahun depan boh lampeng pula Tok Imam.
Sebab apa? Sebab pemikiran tandus kering kontang. Dalam perut dah kira nak makan, nak senang. Lepas tanggung anak-anak, sudah. Aku dah cara korang. Nah, benda nak jadi, jadi. Orang yang benar diketepikan, orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Betul sungguh. Orang yang melawan tepi menolong ulama-ulama, nah, supaya manusia kembali kepada Islam. Ada orang no. Derak, kamu hok mo. Ya tu kamu hok mo. Dah bulan 3 kali je. Kamu hok mo ni. Nah, bulan 3 kali tu sok mo, kali sehari 2 kali tak tahu kan. Tak ada di tubik lagi cuci pagi yang kata gana. Ni ke sudah. Saya makan hok mo. Nah, kalau kata gitu awak catung dengan muka-muka. Allah tak pakai ulama. Kataan Allah pun tak pakai. Ulama nak ajak manusia balik kepada beriman kepada Allah, balik kepada mentaati perintah Allah. Awak tak dengar. Awak tak boleh dengarnya ulama ni siapa suara ulama. Awak tak dengar dalam TV, dalam radio. Nah. Tak boleh tubik dah apa minit. Tu pun ada skrip dah. Hak ramai cak ayam. Tu gugu ulama-ulama yang muktabar, yang takut kepada Allah, tidak takut pada manusia, sorry, tak boleh keluar. Dan apa boleh keluar? Bollywood boleh keluar. Bollywood. Shah Rukh Khan boleh keluar dalam TV. Shah Rukh Khan tu tokoh murtad ma'ah hijrah. Asal agama Islam sekarang telah menganut agama Hindu. Itu Shah Rukh Khan. Siapa-siapa ada CD Shah Rukh Khan balik ni kena repis. Kalau tidak dia suka pada orang murtad. Berat mana? Dia kata dulu saya memang agama Islam, tapi sekarang saya ikut agama isteri saya, iaitu Hindu. Saya pun selalu ikut isteri saya pergi ke tempat berhala. Tokoh murtad ada. Nah, boleh keluar lah. Ulama yang nak cerita tentang murtad, dah boleh keluar. Dia kata ni akhir zaman. Ni tokoh murtad boleh keluar, boleh nyanyi, bukan selagu, 18 lagu. Bukan takat nyanyi, siapnya filem pula. Ni kata duduk pada zaman sehabis-habis sesat. Sehabis-habis sesat, sehabis-habis gelak gambar. Dan kita tak mau cara, dia cari makan situ ke tak mau cara dia. Apa dia duduk main gitu. Padahal kita akan dipersoal dah mu jom apa. Mu tengok orang sesat hari tu. Dah mu kerja benda. Dah mu infak tak harta benda mu untuk menyelamatkan akidah orang lain. Mengkabar tak orang lain. Tu kita tu. Teruk dah Allah tanya dia. Ulama-ulama dia lagi teruk. Dari mu ulama-ulama mu tengok ni. Keselatan berlaku di dalam negara, di dalam kampung, di dalam ganap segi lapis masyarakat. Muat benda ulama. Nama jawab tak awak benda. Bahawa kita sibuk kursus. Mesyuarat. Ulama mesyuarat kursus. Mesyuarat kursus badanah gitu. Kafir lah. Dalam surah kafir haram menjamah bahu seorang perempuan tanpa berlapik. Meraba bahu seorang perempuan tanpa berlapik. Tidak ada hubungan mahram. Hukumnya haram. Keluar kenyataan gitu. Ni keluar kenyataan bid'ah baca kunut. Sewe punya mufti. Haram pakai ringtone Quran. Itu perkara ijtihad. Tak ada nah. Ringtone Quran ni dengan dalam apa benda ni, dalam telefon tak ada nas qat'i. Tak ada nas sarih. Tak ada sebut di dalam Al-Quran, dalam hadis secara jelas. Terpulang kepada ijtihad ulama-ulama. Maknanya benda ni kecil lagi nak banding dengan kemungkaran yang berlaku di depan mata. Berapa fatwa ni? Berapa mudah fatwa ni depan mata? Ulama-ulama bersetuju haram ni kita gosok atas bahu belakang orang puang. Tak boleh. Walaupun jawatan kita tinggi sekali mana, tak kira. Tak ada ulama kata boleh. Melainkan darurah. Darurah boleh. Takut darurah tu.
Saya baca dalam satu artikel dalam website, dalam laman web, dia kata hendaklah kita bersangka baik. Tak? Maknanya hak gosok raba bau orang puang ni mungkin darurah ataupun uzur-uzur syar'i. Yang pertama mungkin dia pakai sarung tangan yang sangat nipis, kita tak nampak. Yang kedua mungkin dalam situasi berubat. Berubat boleh jamuh, memang sungguh. Berubat doktor boleh jamuh. Tak, mungkin dia nak berubat bahu Malaysia you tu kehil ke? Tak. Abalah kita pun kap masuk. Tak. Mungkin gitu. Ataupun mungkin dia kata Malaysia you tu anak susuan dia. Tak, bila anak susu dah haram tu. Betul juga. Dah haram nikah. Ataupun dia kata mungkin juga mereka berdua telah nikah senyap-senyap. Jadi tu tak apa dah isteri dia. Tak. Kemudian dia kata bermacam-macam mungkin lagi dan tidak salah kita bersangka baik sesama manusia. Tu sungguh. Nah, ni mah. Di depan mata dah mufti-mufti, ulama-ulama kena fatwa. Yang diam adalah syaitan yang bisu. Nah, syaitan bisu. Ulama ni diam, ulama syaitan. Ustaz ni diam, ustaz syaitan. Siapa kata? Nabi kata, as-sakitu anil haqq syaitanul aqrab. Yang diam daripada perkara yang sebenar, syaitan bisu. Bukan kita kata. Tak. Dah pulang dia, siapa dah boleh tarang ustaz syaitan. Kata imam wak dia, wak patut kok tu imam syaitan. Dah tak kira siapa-siapa. Dia kena khabar. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu cuba nak menjual ayat-ayat aku dengan harga yang begitu murah. Maknanya jangan kamu menyembunyikan ayat aku padahal kamu menerima sebahagian yang kecil saja daripada habuan dunia. Yang pasti akan disanjung dan dibesar-besarkan. Tengok anak-anak kita lah lebih kenal daripada ahli maksiat, daripada kenal para sahabat. Anak cucu kita lebih kenal mana tokoh-tokoh yang melakukan perkara mungkar daripada kenal tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Tu anak cucu kita. Anak cucu orang lain lebih kurang je. Nah, pasal TV-nya sama, radio-nya sama. Radio Kuala Lumpur, TV3, kalau joget Kuala Lumpur, Pinang Merah, Kuala Lumpur joget kau. Nah, sama-sama rosak, sama-sama punah. Sama-sama jahanam. Gitu. Anak kita tak kenal dah. Nah, tokoh-tokoh Islam tak kenal. Anak kita kenal penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon. Nah, sebab apa? Sebab kita juga pelakon. Sebab anak kita tu dia anak bagi pelakon. Kita ni pelakon tau. Pelakon ni kita ni kenal juga pelakon-pelakon. Anak beranak pelakon kat kita ni. Anak beranak orang main wayang gambar kau. Kalau orang tanya 3 orang sahabat yang dipulaukan oleh Nabi dan para sahabat umat Islam selama 55 hari dalam peristiwa tertinggal pergi berperang. Nama benda 3 orang ni. Nampaknya Pak Uti Kapung tak boleh jawab. Nama 3 orang sahabat. Tapi kalau orang tanya siapakah nama pelakon Nasib Doremi 3 orang. Mahal tak? So Imam dulu boleh jawab. Atau kita juga adalah pelakon-pelakon sandiwara. Gitu kan? Kita pun minat juga. Lepas tu anak kita kau anyuk. Kita anyuk tak? Anak dia parok lagi anyuk. Gitu. Nama penyanyi. Nama penyanyi. Fardu Ain tak ingat dosa. Nama penyanyi. Hukum Islam, hukum yang terkandung dalam Quran disebut di dalam hadis, tak ada orang nak ikut. Semua orang tolak berlaku. Orang khabar agak. Nak mari khabar ni kembali kepada Islam agak. Noleknya bunuh. Hasan Al-Banna almarhum Hasan Al-Banna mengajak manusia balik kepada Allah, mengajak manusia balik kepada Islam. Pasal umat Mesir itu Islam dah. Kenapa dia ajak balik kepada Islam?
Rakyat Mesir tu rakyat Islam dah. Bapa Hasan Al-Banna ajak pula pagi, petang, siang dan malam berdakwah ke sana kemari supaya balik pada Islam. Kerana Islam mereka itu telah menyeleweng. Macam kita, anyuk dah. Bila anyuk nak terik balik ni, buat pergi kat nunggu. Jangan beri anyuk, nak ikat kemah molek. Dia tembok Hasan Al-Banna. Tembok. Ha. Syed Qutb hukum gantung. Pasal apa? Menyampaikan Islam. Ajak manusia balik kepada bertuhankan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gitu. Cerita itu tak? Nah. Ni ramai ni ada hak kuliah tak ada orang. Ada hak masjid Allah 6 orang tengok. Lembu 2 ekor bawa tak bawa rumah. Lapang dengan lembu. Dah. Nampak pun. Dapat ustaz hak mari ngajar nak keling tak boleh. Dia nak keling kena 15 orang. 2 orang 4 orang nak keling mana? Terpaksa kena lebong. Nah. Dia bawa jemaah hatu. Bukan bunyi hatu, jemaah hatu. Ha. Tidak ada lesen. Siapa gitu semua. Buat main bola pergi. Buat joget habis. Bukan kata cucu tu ke mak toknya kalau dia tak kira usul. Kita tengok orang main. Kalau tak boleh nak bangun dah tok lah kereta turun buka tikat. Nak tengok juga buat muslim. Ha. Duduklah kereta. Ha, ni kata berat nanang. Jadi ramai rumah aku dia kata akhir zaman tapi macam buih lepas musim boh. Bertepek arek lekat di akar kayu. Buih. Nak jual tak ada orang nak beli. Tak ada harga sekepeng. Ini umat Islam akhir zaman. Tak ada harga sekepeng. Kena balik cuti rumah. Cakap orang tak boleh baca Quran. Cuti rumah. Ha. 6 beradik dah anda baca Quran. Allah. Bila dah anda baca Quran, suri ke kambing. Segi kat kambing tunjuk Quran. Bimbing baca Quran kali. Al-Kahfi. Ha. Baik bunyi. Tak boleh baca. Jadi rumah orang tak boleh baca. Tak boleh baca. Anak beranak kambing. Dia kena begitu. Nah, mana orang ni kata lewat. Ada. Allah. Daripada senegeri yang panggil can 2 jam lebih. Golek tayar, golek tu pun lebong tak kalau maruk. Ha. Kalau ikut beratus orang, pukul 10.30 sekarang. Baru siapa kata abang. Allah Rabbi benda nak jadi ni. Jadi kita ni, betul tak? Kita faham situasi ni. Nak, bila dah faham, kena kerja beki. Nak, bukan sebut keburukan saja beki. Fikir lagu mana nak beki menjadi molek semula. Bermula dengan diri kita sendiri, bermula dengan anak cucu kita. Nah, ni zaman orang dah erti Quran. Dah Quran apa nak dengar Quran? Baik orang dengar orang nyanyi. Nah, baik orang dengar orang nyanyi. Lagu wajib mana-mana. Naik dalam taksi lagu, dalam kereta lagu, dalam kedai lagu. Kita pergi klinik, nak tunggu sementara tu, doktor tu bit lagu tu. Cakap telefon nak cakap lagu tu. Nah, dia telefon jabat agama, dia jumpa dengan mufti. Dia kata sekejap kan. Dia boleh. Tunggu sebentar, kita pun dengar. Ting, tung, ting. Tu jabat mufti. Kalau jabat mufti, berat ni. Nah. Lagu sama. Jadi kepala otak anak kita ni jengkreng habis. Tak masuk oh. Batu semayang dah, khasyuk akad takbir dah masuk ni. Nah, dah ingat kalau benda-benda banyak sangat perkara-perkara kotor. Dah kotor sangat, banyak sangat lokis dah. Benda-benda hak comel nak lokis tak boleh. Kain putih hak terak dah, waktu nak terakkan lagi dah ada dah. Dia kena kain kosong tu. Baru boleh cutting bunga gitu gini. Kalau hak kotor dah, ya. Nah. Orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Ulama-ulama dilarang mengajar. Penyanyi-penyanyi dijemput menyanyi. Allah. Ini zaman ni. 2 jam siaran langsung memberi hadiah kepada penyanyi-penyanyi. Nak panggil penyanyi tu, nak beri hadiah tu, jemput dulu penyanyi hak kelas-kelas dah ni. Suruh baca begitu begini. Nah, hebatnya. Bila sebut nama tu api orang diri belakang. Dalam dewan 2,000 orang berdiri tepuk tangan nak memberi kehormatan kerana penyanyi atau pelakon ni telah menang malam tu. Nah, apa gendor tepuk. Nah,
Dia tengok surah kat orang ngajar. Dia gekor macam nak mampu. Nak baca tak mau baca. Nampak kan? Itulah likul li alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang seorang masuk syurga. Orang nah. 1000 orang tu orang Islam, bukan masuk Tok Cak MCA MIC Islam dah sudah. Seorang masuk syurga. Kita balik kan dia tengok juming. Dia tengok muka aku sabar dah seorang tu. Muka aku ni masuk dah kalau hak seorang tu hak masuk syurga. Ke hak 999. Nah, berat ni. Berat nak tahu benda tu. Cari makan tak ada hal. Orang cari makan tak ada masalah cari makan. Nah, cari makan. Ni cari ni pandai ni, orang ni pandai nekang, ni pandai jahit, ni bandit ada belaka dah Tuhan buat dah. Daripada azali Tuhan cipta kita tu dia ada dah. Orang ni pandai gini, orang ni gini. Orang ni dia balik kota tergelang kali kota. Banyak bahasa kerja, orang ni jadi JKK. Dah. Orang ni jadi Tok Imam. Ada belaka dah. Nah. Ni yang akhirat ni. Pada masa orang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Orang nak berkatakan perkara yang benar. Orang nak khabar benda ni haram, benda ni maksiat, benda ni dosa. Tak boleh keluar. Tak cari ni tak. Tak cari telefon RTM. Guna je. Tak, kami ni daripada jawatan kuasa apa benda ni, Amal Ma'ruf Pinang Merah. Kami nak minta sejam cakap dalam radio Terengganu esok boleh tak? Nak cakap apa? Cakap ni lah nak khabar maksiat banyak sangat. Tak boleh. Tak boleh. Tak cari tu lah telefon. Kalau nak cakap burung titi boleh. Kita akan buat rancangan khok. Lagu boleh. Ni zaman dia. Zaman dia kita duduk zaman yang begitu sial. Nampak umat Islam habis diangkat keberkatan. Habis jadi baca habis. Belum meleh lembu meleh Saddam Hussein dulu. Nak khabar maknanya inilah keadaan hinanya umat Islam. Boleh diperlakukan demikian rupa. Walaupun Saddam Hussein itu maknanya orang jahat, melakukan jenayah di dalam negara dia. Tetapi dia sebenarnya ketua negara orang Islam. Ketua negara Iraq. Orang boleh takak dia apa semua, sembelih dia hari raya kurban. Tak dan perubah lembu perubah dia dulu. Nak khabar mana, hei orang Islam, mu semua bodoh belaka. Itulah ucapan Kristian, Yahudi, Nasara. Mu semua baca belaka, tengok aku boleh buat pemimpin negara mu. Hak lain kalau nak lawan aku jadi ginilah akan datang. Tu mesej dia. Dia tak tahu kan dia kita ungguk tengok. Khabar berat kita ni. Pasal apa Tuhan balas begitu sekali kepada kita umat Islam? Pasal kita sangat-sangat melakukan kesalahan kepada Allah. Anak cucu pakat sambut ikut Allah. Maka Tuhan balas. Tidak Tuhan tak buat begini. Kita umat yang dikasihi, umat dia sayang, umat yang dirahmati. Kan umat Nabi akhir zaman apa jadi gini? Dan masing-masing tak ambuh kebenaran, masing-masing tak ambuh kepada kemuliaan di sisi Allah, nak kemuliaan di sisi manusia. Kalau pekat atasan nak mulia, nak baik dengan buh, nak baik dengan batu, nak baik ni kita kapung, nak baik ni mudah batuang, nak baik yang mudah projek, itu perut kita. Maka Tuhan balas. Hina di pekat atas bahasa, nampak dibuat begitu pada pemimpin umat Islam. Pekat kapung Tuhan balas juga. Tengok anak orang Melayu, siapa-siapa boleh akut. Nak akut subuh, nak akut tengah hari, nak bagi ambil dengan motor, nak atur dengan lori pasir, boleh kata. Tak ada masalah. Telanjang tengah jalan, atas motosikal, dalam rok, dalam bolong air, dalam taki air, bawah rumah, atas surau, macam-macam zina. Nak kabur, hei orang Melayu, mu semua baca belaka. Gitu. Tapi kita tak faham mesej. Ini bala yang sangat besar. Lahir keturunan-keturunan yang sudah rosak akhlak, rosak nasab dan sebagainya. Ni kabur. Pasal kita duduk jauh dari makan, banyak sangat lupa kepada Allah. Tak dah nak cara anak-anak. Anak-anak merosakkan agama kita sendiri. Pudahlah ni. Dan ni budak-budak ni kalau kita larang, marah kita balik. Sebab kita podihnya pertama tu. Tak takut dah. Sotangnya pelakon. Baru ni bomba depan istana. Bomba depan istana. Nyepelakon lah istana. Orang marah, bising, nyepelakon batu dalam istana. Nyepeduli apa? Anak pokok ni
Nah, tidak kira ni. Kalau ada Nabi petang ni, pokok ni. Nah, tidak kira. Ni sebab apa ni? Sebab kita lapis mak dia, lapis ayah dia, lara sangat, duk main sangat. Nak, duk pesta sangat, boleh anak bahan darah habis. Nah, bahan darah habis. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah peribadi-peribadi yang hina tu sungguh. Tengok cakap dalam TV. Orang yang lawan Allah, orang lawan ulama boleh cakap. Bukan mikrofon ni, siapa staf, 2 kata mikrofon depan. 3 lain atas dahi. Budak-budak sekarang isa dada. Itu boleh cakap. Tak? Besok budak basuh boleh cakap. Ulama-ulama apa Quran dalam dada boleh cakap. Ni zaman ni. Tak apa ni. Pak mata kepi dan lina telik boleh cakap. Dok sunat sikit haram boleh cakap. Ulama 3 kali sunat ustaz boleh cakap lagi. Ni kamu. Allah berat. Tapi kalau kita tak ambil fikir kau, berat nanang kita berat nanang. Tak. Punah janang ambil, punah janang. Nak suruh sedar. Bila dah sedar, lepas tu fikir nak buat gua ni. Nak beki semua kali tak boleh. Beki dalam rumah tu. Pakat-pakat beki. Dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah dihadapi oleh masyarakat. Betul lah. Yang memimpin masyarakat ialah orang yang hina-hina, orang yang tidak layak langsung untuk memimpin masyarakat. Orang yang layak bercakap, tak boleh cakap. Orang yang tak nak cakap, boleh cakap. Perak gitu boleh cakap. Fasihnya mengaji Al-Azhar 5 tahun, buat PhD pula. Balik jadi ulama, tak boleh cakap. Fasih berbahasa Melayu, fasih berbahasa Inggeris, fasih berbahasa Arab, tak boleh cakap. Pak perak tu boleh cakap. Sekarang kita persilakan Dato' Rafidah Aziz buka kain. Nak tarik tiga tu dia kata buka kain. Buka kain sungguh kawan. Nah, hak tidak beriman kepada Allah, nak nyanyi apa lagu? 3 lagu, 10 lagu nyanyi. Bukan nyanyi saja wah-wah gitu, siap dipanggil dengan pemuzik, siap dengan waktah kalau nak nyanyi. Mudah. Ini kalau kita nak buat benda siap mudah. Saya minta fanfare. Minta fanfare. Minta fanfare. Pemuda Pina Merah anjur fanfare. Tak? Minta mudah. Esok siapa lalu ke tapi? Likut depan tu. Nak main berbulan, 2 bulan, 3 bulan, mudah. Siapa bayar. Minta 10, dulu 2 kacang je, tinggal je. Tak? Hasil pula bahan hujang tak seorang. Bukan nantang. Allah akhir zaman ni. Tapi gitulah. Memang dipanggil lumrah dah. Lumrah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnah Allah. Allah berikan kesusahan, kesukaran, tribulasi, halangan-halangan kepada orang yang menyeru kepada Islam. Daripada zaman dulu lagi. Nabi Saleh digergaji, pengikut Nabi Isa alaihissalam nusyiru bil manasir. Allahu Rabbi. Orang tanya kepada Rasulullah macam mana keadaan sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nabi kata digergaji. Nampak? Digergaji wa humilu alal khasyak, digantung di pokok-pokok. Nyokong Nabi Isa alaihissalam. Gaji tubuh digunting pula. Gaji sakit. Kisah mesin tu yang begitu tajam sakit dah kalau story. Ni gaji nak boleh kebutuh lengang sakitnya. Tak apa. Disalik di pokok-pokok ni. Pasal apa? Pasal dia ikut ke Nabi Isa alaihissalam. Ini hafiz zaman. Lepas Nabi kata pada awal lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Jaga-jaga putaran Islam itu dia berputar-putar. Maka hendaklah kamu sentiasa berputar menurut Islam. Mana Islam ni sekalanya dia di bawah, ada kala di atas. Ada kala dia mulia, ada kala dia hina, diserang dari segenap penjuru. Ada kala dia menang dan seumpamanya. Faduru ma'al Islam.
maka mu kena sentiasa bersama Islam. Tak ada seorang dah nak sokong, biar tinggal kita seorang pun seorang tetap menyokong juga. Gitu. Bukmah dalam hati. Nah, Nabi pesan dah ni. Ala innal kitab wa sultan sayaftariqan. Dan jaga-jaga Al-Quran dengan pemimpin akan berbalah. Quran kata hukum lain, pemimpin kata lain. Pemimpin kata buat undang-undang gini. Kalau mencuri. Nah, Quran kata asariku wasariqatu faqtahu aydiyahuma al-ayah. Pencuri laki-laki perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Nah, orang kata tak boleh, pemimpin kata kita kena ra'i pula masyarakat majmuk, masyarakat liberal dan seumpamanya. Innal kitab wa sultan sayaftariqan. Kitab Quran dengan manusia yang memerintah akan berbalah, akan berselingkuh. Maknanya lain-lain. Dan kita nak ikut mana? Fakunu ma'al kitab. Lama dah pesan. Hendaklah kamu berada bersama Quran. Mu kena belah Quran sama-sama. Kita learning, nak tengok belah mana? Dah nak uji benda. Nak uji apa? Nak 200 ya. 200 tak boleh macam kelas mu 20 ya. 20 ya beres bau. 20 ya aku cat baju biru, baju hijau pakai baju biru. Apa gitu semua 20 ya. Nabi kata dah fakunu ma'al kitab. Orang yang bercanggah dengan Quran, jangan itu. Nah, ma'a ni bersama. Nah, hendaklah kamu itu ma'al kitab, bersama-sama dengan kitab, dengan hukum Quran. Nah, ala inna fikum umara. Jaga-jaga di kalangan kamu nanti ada umara. Ada orang yang memerintah. Ya'maluna li anfusihim la ya'maluna lakum. Mereka ini bertungkuh lumus untuk mengkayakan mereka saja. Mereka bukan untuk menyenangkan kamu. Wa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Nabi kata, bukan kita kata. Buat penjagaan tak kira lah parti mana-mana pun ni bukan masalah politik. Ini Quran hadis. Tolong dengar. Siapa-siapa tak ada kira. Nak tolong dengar, lepas tu fikir. Kalau kamu taat orang yang seperti ini, mereka pasti akan menyesatkan kamu. Kalau kamu lawan orang yang seperti ini, mereka akan menyusahkan kamu. Kemudian nak buat macam mana? Nampak? Wa ma nahnu nasna' ya Rasulullah. Kami nak buat guana ya Rasulullah. Kalau kami down dengan zaman ini. Nah, kalau kita lawan susah kita. Kalau kita ikut jadi susah. Tapi boleh pitih. Nabi kata. Nak buat lagu mana sahabat kata? Kata Nabi, fakunu ka ashabi Isa alaihi salam. Hendaklah kamu jadi seperti pengikut penyokong Nabi Isa alaihi salam. Lagu mana penyokong Nabi Isa alaihi salam mempertahankan akidah? Nusiru bil manasir wa humilu alal khashab. Mereka ini sanggup digergaji, dipotong tangan kaki mereka itu, tubuh terbelah dua, digantung daging-daging mereka itu di batang-batang kayu. Sanggup mati, biarlah. Maka Nabi pun mati ayat, mautun ala ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Ini bukan kita nak menghina orang tau, bukan nak buruk orang. Nah, yang salah, yang betul. Nah, yang betul ialah daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah tetap salah. Walaupun mak kita, ayah kita sekalipun. Walau tok guru kita sekalipun buat perkara yang haram, tetap haram. Tak usah kata tok guru orang lain. Walau pemimpin kita melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak, tetap salah. Kerana yang benar Allah dan Rasul. Nah, yang mutlak Allah dan Rasul. Dan sekarang manusia ini sanggup mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah sesat.
Kalau menghasilkan bermacam-macam perkataan yang tidak baik kepada ulama-ulama, kepada Al-Quran, kepada hudud dan sebagainya. Nah, ini adalah golongan-golongan yang sesat, yang menganjurkan bermacam-macam pesta-pesta yang dapat merosakkan mudi-mudi. Kita haram tu, tak haram lah, apalah, biarlah tak haram lah. Konsert-konsert ni biarlah, tolak tepi haram tu, tapi tetap merosakkan mudi-mudi. Rosak juga. Kata tak mau main halal haram sangat, biarlah tahu bola sungai tu halal haram. Dah rosak dah anak-anak. Rosak anak-anak. Allah memberi peringatan kepada kita, memberi amaran, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan sekali-kali kamu mengikut akan hawa nafsu qaumin qad dhallu min qabl, orang-orang yang telah sesat sebelum daripada. Orang dulu dah sesat, jangan ikut. Wa adallu katsira, mereka telah menyesatkan ramai. Ramai dah mereka menyesatkan. Sekarang kamu jangan, kamu duk ikut. Batulah kita berilah peringatan kepada pemimpin-pimpinan yang ada di dalam negara supaya kembali ke pakal jalan. Nah, kerana mereka juga mengaku beragama Islam, balik ke pakal jalan. Nah, balik kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, susah nanti di hari akhirat akan ditanya satu persatu di hadapan sekian makhluk yang begitu ramai. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut, ma min waliyin yali asyratan fama fawqa zalik illa ji'a bihi yawmal qiyamah maghlulah yaduhu ila unukihi fakkahu adluhu aw abbaqahu jawjurahu aw kama qala. Tidak ada seorang pemimpin yang dia memimpin seramai 10 orang di bawah dia atau lebih daripada itu. Bawah dia 10 orang atau lebih, maknanya orang yang ada pimpinan di bawah dia. Kalau pemimpin menjadi pemimpin negara, lebih ramai lagi, menjadi exco, menjadi menteri besar, menjadi itu dan sebagainya. Ini masuk dalam hadis Nabi. Semua yang memimpin orang bawah dia 10 orang dan ke atas, dia akan bangkit di hari kiamat. Keadaan tangan itu maglulah, terikat. Fi unukihi, pada tekuk. Mana orang yang memerintah, Tuhan akan bangun padang mahsyar nanti, Tuhan ikat tangan tekuk. Yang akan melepaskan tangan daripada tengkok pemerintah ini ialah keadilannya kepada rakyat. Nah, kalau dia adil, maka dia akan terlepas ikatan di hari kiamat nanti. Tetapi kalau dia jahat, maka akan mengemaskan lagi ikatan tersebut. Kata kita beri nasihat, bukan kita nak kutuk dia. Nah, beri nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama tu nasihat. Nasihat ikut style masing-masing. Nah, seorang ayah, cara dia nak nasihat anak dia banyak cara. Pakai sama belaka, sama lah kampung tu. Gitu belaka ayah. Orang ni ayah pula, orang panggil robot. Nah, ayah ni cara gini, ayah ni cara gini, ayah ni kalau lambat sikit ni sepak nambung. Ayah gini dia pulas telinga, ayah gini dia hidung. Ayah ni kerja dengan pelepahnya, banyak pasal. Nah, tapi hak jenis gosak, garanti punah. Garanti punah. Nah, garanti punah. Tengok anak-anak kita lah, kalau duduk semayang. Nah, kalau mak dia kata, mayang bang. Mayang tak ayang. Ada mana anak kita? Anak kita duduk tengok TV Ultraman. Mak dia tu semayang garik, mayang. Tengok TV mama. Katanya bini Ultraman. Mayang pun dah. Tak mayang. Itu pengajaran. Kita mayang tu. Mayang tu. Dia tengok muka kita lah. Ada dia mayang aku. Dan kita jekah sekali. Biar siapa tu bit tahi. Jekah. Lain kali. Daya jekah. Dia tengok mutul. Ketang. Dengar icang suara. Dia dengar mutul kita. Jauh hati. Baru getak laka. Mandi dah. Pasal apa? Bekeng. Suruh tutup radio ni, ayah nak semayang apa semua, dia buat dah. Ambil radio lepas tanah jadi mana? Bukan 8.3 juta ke radio. TV 14G, 18G, 21G, baru 300 lebih. Tutup TV ni, mak nak semayang lah. Dia buat dah.
Dia ambil letung rumah, bahang tengah-tengah TV. Jadi gua ni. Berkemur tu biar api. Lain hari dah liku dah, jangan main Undertaker balik. Baru je ni tu. Tak berani nak lega lah tu mana. Selok ayah, batu saja je. Bukan sini kat lain. Tapi gitulah. Akhirnya dia pijak kepala kita pusing. Dia cekek tekak kita. Dia golok tekak kita. Anak kita sendiri. Pasal apa? Gosok. Bila gosok, punah. Masyarakat pun kalau gosok belai tak mau, punah jahanam. Tak. Dia gitu. Dia kalau koyok 5, orang koyok galuh. Orang tak pakai taking dengan golok. Pasal apa? Pasal lembut. Kalau belahnya, orang dah ukur dengan tangan gitu. Tak, cari tangan banyak. Ratang dengan golok bong. Tak, pasal apa? Pasal kerah. Kerah, main kerah. 5, dah ada buka golok bong. Wak benda 5, cari golok bong, nak buka. Bodoh itu. Tak, buka dengan tangan. Pasal apa? Pasal mudah ngikut. Mudah ngikut, payah dengan tangan yang 5. Kira payah golok. Tak, nya, bahan golok. Nolek, kleting ni golok, kleting bahan tak dari kita sendiri. Lawan balik. Tu. Nah. Jadi natijah yang dapat kita ambil daripada hadis ini, bahawasanya kita ini sebagai umat Islam, pemberian daripada Allah, rahmat daripada Allah, maka kita jaga Islam kita jaga iman kita, kemudian kita sampaikan pula segala pesanan-pesanan yang kita dengar daripada agama ni kepada orang lain. Istilah boleh zaman sekarang ni zaman masyarakat mula melupakan agama, zaman masyarakat mula tidak letak lagi nilai-nilai agama pada tempat yang sepatutnya, kerana mereka ini telah ditipu dengan keadaan kesenangan hidup dunia. Kita ni kena berjaga-jaga. Setelah kita reti, setelah kita faham, kita tarik balik adik kakak kita yang lara jauh dah, dalam keadaan tak sedar, hanyut di dalam dunia. Ajak mereka balik, supaya membetulkan keadaan sebelum masa terlambat. Kalau sudah terlambat, tidak dapat dibaiki lagi. Dan mari malaikat Israel di rumah, Assalamualaikum ayah haji, balik awal dulu. Tak, masa itulah baru tenganga-nganga. Tak, hak ni kata nak minta hidup semula, hak ni kata minta tempoh seminggu, hak ni kata nak minta balik semula atas dunia. Tak ada layan dah. Kerana Tuhan telah beri seorang-seorang sekali seorang saja masa untuk mencari keuntungan ataupun saham di akhirat nanti. Sedangkan ramai yang melupakan akan umur sampai akhirnya sebabah hanyut, seorang pergi kubur, dua pergi kubur. Maka berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan membawa buat dosa yang begitu banyak. Pahala pula tak ada seketeng. Kalau ada pahala pula yang ambil dia orang kerana fitnah korang, kerana buat zalim korang, kerana khianat orang masa hidup. Na'udzubillah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Kita ada beberapa soalan. Ni soalan baru. Dah 5 minit ke dah? Panjang-panjangnya. Dalam Islam, jika dua orang berbalah, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh masuk neraka, bagaimana kedudukan Hamas dan Fatah di Palestin? Cuba terang dan huraikan. Dalam masalah ni, kita nak terang panjang pula juga. Hamas ini kita kenallah sebagai satu jamaah Islam. Mereka dipimpin oleh ulama'-ulama'. Fatah ini adalah satu parti yang dibantu oleh Israel dan Amerika di belakangnya, ataupun dikenalkan sebagai nama kita dengar semua, golongan munafikun. Bukanlah orang Islam berbalah sama Islam, tapi golongan munafikun, golongan munafik. Mereka ini memperbodoh-bodohkan orang. Tak, mereka ni lah sebenarnya adalah tali barut penjajah Israel sebenarnya. Al-Fatah ni lah, ini golongannya. Mereka ni sekarang mendapat bantuan berjuta-juta dolar untuk menyekat daripada kebangkitan Islam. Ini kita tak boleh nak kata Islam lawan Islam. Islam lawan munafik. Bila Islam lawan munafik, faham-faham sendirilah. Tak semayang, minum arak dan sebagainya, menolak. Bila orang tanya dulu parti Al-Fatah, kenapa kalau Fatah menang tidak menjalankan undang-undang Islam, undang-undang Al-Quran, dia kata kenapa kita kena ikut Al-Quran? Bukan Muhammad yang beri senjata kepada kami, Amerika yang beri senjatanya kepada kami. Ini jawapan pemimpin mereka.
Nampak? Ini antara ulama-ulama Islam yang memimpin jamaah Islam dengan golongan-golongan yang namanya Islam tetapi beragama sekuler. Jika dua orang sedang mengumpat, kita orang ketiga tidak kenal batang hidung pun siapa yang diumpatnya, adakah kita berdosa sama? Kita tak boleh berdosa, kita beranjak lah. Tak? Ataupun kita tukar topik, kita tukar tajuk. Tak? Sebab apa? Sebab kalau dengar saja pun takut-takut. Tak? Walaupun kita tak kenal, tak? Tapi kita tidak mempertahankan orang yang diumpat, maka takut-takut kata al-mustami' ahadul mukhtabaini, orang yang mendengar umpatan salah seorang daripada yang mengumpat juga. Jadi sebaik-baiknya kalau tak kenal batang hidung pun kita berada lah. Dalam ceramah parti penceramah mengatakan itu dan ini tentang keburukan lawan, tidakkah ini dinamakan mengumpat? Dia menyebut kalau perkara yang tidak layak disebut, tak boleh disebut, maka dikatakan mengumpat. Kalau benda tu yang diharukan sebut, tidak dinamakan mengumpat. Nak sebut sepanjang cerita. Nah, disebut hal keburukan orangnya, ada kalanya mengumpat, ada kalanya tidak. Kalau kita menyebut benda-benda yang bukan hal-hal peribadi, menyebut tentang keadaan yang berlaku sekarang, manusia jadi gila, jadi apa, itu bukan mengumpat dia panggil. Nak suruh kesedaran kepada orang, nak beri kesedaran kepada orang. Tapi kalau orang yang melakukan perkara maksiat di khalayak ramai dan mereka tidak rasa malu aib sedikit pun pada orang ramai, kita sebut keburukannya, tidak dimasukkan dalam kategori mengumpat. Saya sebutkan di dalam kitab-kitab, umpamanya dalam kitab Jawi, kitab Syiarus Salikin, ada menyebut orang yang melakukan kezaliman di khalayak ramai, orang yang melakukan mungkar di hadapan orang, bangga pula dengan maksiatnya, kita sebut hak buruk dia, tidak masuk dalam kategori mengumpat. Dia mengumpatnya orang yang melakukan maksiat, kemudian dia menyembunyikan maksiat dia malu takut orang tahu, kita pun cerita tentang keburukan dia, hukumnya adalah haram. Ni panjang sangat ni. Hal pasti saja ni. Di sebelah betul sana ada berlaku perbuatan mendirikan sembahyang jemaah cepat yang dia dibenarkan kerajaan Afghan ini berlaku walaupun semasa pemerintahan PAS. Apa hukum sembahyang dan perbuatan tersebut? Dia gini. Kita pendek ceritalah. Kalau maknanya penuh dah masjid, kita lihat masjid yang kedua boleh buat walaupun tanpa guna orang. Bila penuh dah masjid. Tetapi kalau masjid yang pertama kita tak boleh nak sembahyang di situ kerana keadaan, tengok keadaan jemaah situ, orang-orang yang tidak dapat dibuat mendirikan jemaah, terpaksa kita buatkan dirikan jemaah di tempat lain. Tetapi kalau orang suruh buat situ juga, takkan kita nak buat. Sedangkan kita duduk mengaji, duduk dengar, dah tak sah. Bila tak sah, terpaksa buat dalam keadaan terpaksa di tempat lain, walaupun tidak mendapat keizinan, maka sembahyang kita itu adalah sah. Didulukan akan hukum syarak daripada keizinan pemerintah. Bila hukum syarak telah diraikan oleh pemerintah, maka wajib kita taat kepada pemerintah. Pemerintah yang wajib kita taat iaitu mereka yang meraikan hukum syarak. Tapi hukum syarak berlaga dengan keizinan ataupun hukum pemerintah, didulukan akan hukum syarak. Dia bukan maknanya bukan tak boleh lawang dan boleh lawang semasa gitu. Ada orang bayar zakat pada saya, bolehkah saya menagihkan zakat itu pada orang yang memerlukan dalam bentuk lain seperti perkara sekolah atau bagian dan yang lain, bukan dalam bentuk asal wang tunai? Baik, kalau kita dapat wang tunai, kita beri wang tunai lah. Kita wakil saja. Kalau kita diwakilkan supaya membelikan benda lain, barulah kita sah. Tapi kalau kita diwakilkan saja beri wang tunai, tak, orang tak wakil suruh beli benda lain, kita kena beri wang tunai juga. Melainkan kita ni ada tuan punya pengeluar zakat, maka kita tengoklah benda yang mustahak bagi orang di kampung tu, maka kita boleh tukar daripada nilai itu kepada benda yang biasa mustahak pada orang yang duduk yang tempat tinggal di situ. Kita boleh orang yang wakil saja terima wakil sebagai wakil, tak boleh nak tukar-tukar nilai. Kalau dapat beras atau beras, jangan pandai-pandai nak tukar nilai tengah jalan. Melainkan dia itu dipesan oleh muwakil dia. Ada orang cakap bahawa jumlah orang yang mati syahid zaman Nabi dulu hingga sehari kiamat sekitar 7,000, 8,000 orang. Ini mengatakan, ada-ada mengatakan 70,000 hingga 80,000 orang. Orang dia mengatakan, ada hadis yang mengatakan tersebut, benarkah ada atau tidak? Dia tak faham hadis. Dia ada dalam sebut dalam hadis bahawasanya yang dapat bukan mati syahid dah, yang dapat syafaat, iaitulah lebih kurang 70,000 orang. Yang dapat syafaat masuk syurga tanpa hisab. Dapat syafaat masuk syurga tanpa hisab. Disebut di dalam hadis, disebut di dalam kitab Syarah Jami'us Saghir
Al-Manawi. Matanya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Lebih kurang 70,000 orang. Yang lainnya masuk syurga juga, bukan tak masuk syurga. Ini masalahnya keistimewaan syafaat dapat masuk syurga tanpa hisab. Ni supaya ajak minta angin ni kabur tak modah. Habis dah mau suka. Kita baca hak dak macam ni, saya baca malam esok tak apa. Di malam esok di Kemamang Malam esok di Kemamang. Kitab Perukunan. Saya ingin membeli kereta tapi saya tidak tahu cara supaya tidak terbabit dengan riba. Kerana ada orang kata bila kita berurusan dengan bank sudah tentu riba. Betulkah jika kita beli tidak dengan bayar tunai hukumnya haram? Ustaz beli kereta pun melibatkan bank. Bolehkah saya ikut cara ustaz supaya tak terbabit dengan riba? Ditanya. Ada juga tanya gini ya. Ada orang kata ustaz sekarang tidak zuhud sebab pakai kereta molek-molek. Tolong jelaskan. Molek tanya pada ngumpat. Apa hukum perempuan pakai baju mandi tapi mandi dalam kolam yang dikhaskan untuk kaum wanita saja? Ni power sikit. Ucapan Rabbi Fili ketika imam membaca wala dhalin, adakah sunat atau tidak? Dalam zaman serba payah sekarang ini, bolehkah wanita meminang lelaki? Kerana jikalau duduk menunggu saja susah mendapat jodoh. Ada cam. Yang keenam, lembu yang hendak disembelih untuk buat kurban selepas lari. Bagaimana hendak dibuat? Baik, kita jawab 6 ni insya-Allah. Tak baki ni banyak lagi ni. Kita buat pergi ke malam esok lah. Kalau dang, tak dang kita buat mari balik sini. Baik, dia nak beli kereta tapi tak tahu cara supaya tidak terbabit dengan riba. Kerana ada orang kata bila kita urusan dengan bank sudah tentu riba. Tak kena gitu. Bukan bank makna riba ni. Dengar molek. Bank bukan makna riba. Riba bukan makna bank. Tak ada kena-mengena tapi lazim malzum. Orang ngaji. Bank bukan riba, riba bukan bank. Bank ni institusi keuangan. Riba ni pinjaman yang menarik keuntungan atas nama interest. Nampak? Tu riba, suku tu. Cuma biasanya berlaku pada bank. Dan ada bank tak berlaku riba. Bank bukan makna riba, riba bukan makna bank. Faham baik? Banyak sangat orang tak faham bab ni. Bank kan bukan riba. Riba benar. Riba tu membuat hutang secara interest. Macam finance tu riba tu. Haram tu. Bank bukan hukum, tak ada hukum bank. Dia nak kata haram ni dia kena perbuatan. Membuat pinjaman baru dia panggil perbuatan. Itu baru hukum syarak. Bank tokoh itu seming itu. Bukan hukum syarak tu, tak ada kena. Bukan bank tu makna riba makna bank. Bukan makna dia kata ada orang kata berurusan dengan bank sudah tentu haram dah. Tak betul. Tak betul. Dia melakukan urusan yang haram, baru haram. Umpamanya pinjaman secara riba, haram. Kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang menjanjikan interest atau menarik faedah ataupun interest, lebih daripada pokok, itulah pinjaman riba namanya. Dan kalau kita simpan duit, itu bukan panggil riba, tu berurusan dengan bank, dah haram. Dan kalau kita pinjam, kita beli dengan bank tu, dah buat pinjaman, tu bukan riba. Satu al-bai' dia panggil, jual beli. Nampak? Jangan salah faham. Jangan. Bank riba tu, haram tu. Jangan bodoh gitu. Sedak kan, kawan ngaji muamalat pada Allah. Kita rubah-rubah gini, kita, bank riba. Sedak kan, pakai dakyah mengaji. Pakai populocong gitu. Ramai jadi aling. Tak boleh kata gitu. Kita bertanggungjawab. Tiap-tiap lapas kita tu bertanggungjawab. Kita ni rakib bun atik ada. Ditanda. Jangan cakap bego. Nak cakap bong-bong, bahan barang-barang, bak bola boleh. Tiga sama kita bahan 8-0. Tak apa tu. Mana hukum syarak ni? Tak boleh. Naknya marah ada orang kerja bank. Bank mana riba? Bukan. Riba ni pinjaman atau hutang yang menarik interest. Kemudian dia kata bolehkah ikut cara ustaz boleh tak terbabit dengan riba? Payah nak ikut cara saya.
Pak cara saya ni rasa payah sikit. Pak saya ni tak layak membeli. Sebenarnya kereta saya ni tak layak saya nak beli. Tetapi daripada campur tangan Kuala Lumpur, apa benda ni, pengurus besar bank Kuala Lumpur yang campur tangan, keluar daripada prosedur biasa, tanpa grantor, tak ada grantor, tak ada penjamin, tak ada saksi, tak ada apa, tak ada apa benda ni, list gaji dan sebagainya, dibenarkan juga. Ada rezeki dengan cara kita bawa tuan punya kereta ke bank tu dan dijual kepada bank. Bank pun beli. Kemudian kita beli dengan bank. Hak tu bukan riba. Cuma masalahnya kita, bila kita pergi bayar, kita guna form macam orang bayar interest. Macam orang bayar finance, form ni. Form hak kita ni tak ada. Sebab kita ni istimewa sikit. Tak tahu laguan ni. Sebab apa? Sebab kita nak bayar, dia kata mana? Pakai resit tu lah. Dan ni bukan resit finance tu. Dia tak ada orang ni. Pasal pengurus bank nak tolong ni saja. Sebab dia tanya sana, dia kata tak boleh, modal tak ada, tak boleh. Telefon Kuala Lumpur pun semua. Pengurus ini telefon kepada general manager, esok beri putusan, beri kebenaran. Dia pun, kita pun buat mari penjual, tuang punya kereta, jual, kereta bagus je kan. Dia pun beli, lepas beli, kita pun duduk, akad jual beli. 3 orang yang ada situ. Dia kata saya dah beli kereta ni, okey, saya kena naikkan harga. Lebih daripada saya beli. Maka dia ambil untung lebih kurang 20,000 lebih. Dalam 27,000 lebih. Jadi kita pun akad dia beli, iaitu beli hutang. Beli hutang tak ambil pinjaman. Pinjaman lain. Beli hutang macam beli TV lah. Beli stok dah. Dia gitu. Kemudian tidak ada interest, tak bayar, tak ada interest, tak ada apa. Alhamdulillah. Kalau boleh ikut gitu, alhamdulillah. Kemudian ada kata, cermin gelap pula. Cermin gelap, dia mari gitu dah. Dia gitu. Hakik sungguh. Dia gini, model kereta tu kalau hak di Malaysia punya, hak pasang di Thailand tak boleh. Tapi di cermin putih. Hak ni dia recon ataupun hak import. Hak ni import CPU. Dia hak Rafidah Aziz punya itu. AP. Jadi cermin belakang mesti hitam. Dia estima, wish, apa benda ni, Kalina. Dia mesti hitam. Bila hitam, masuk dekat JPJ, dia lulus. Bila hitam, kita tengok. Isteri saya pakai purdah. Jadi duduk belakang senang. Duduk belakang duit tidak pilih dah molek apa tu. Bini aku pakai purdah boleh buka-buka. Dia molek. Baju dalam saja duduk belakang. Jadi berarti terpilih agak tak nampak tu sajalah. Tu saja je. Dah depan tu kita ubah cermin hitam tu, depan hitam sikit. Pasal apa kita ubah? Pasal ada kawan kata tak buat hitam. Pasal kalau JPJ sama surat tu saya sesat dengan JPJ. Dia saja je lah. Ni kita duduk tangguh ni, orang nak pergi BMW pula putih. Kau baru yang kata lagi. Aku kata tambah dalam mata setan, dah jenis buruk dah lah. Kata orang ni. Dia kata nak kita nak wala. Bukan kita naik, kau memang hidup dalam. Minggu lepas ceramah naik dengan Nissan Sunny. Mampu kat ceramah. Kita ingat tu, buat mangbuh air, kering air. Rupanya kering blender. Blender botol. Dia kes ni lama dah. Dulu Tok Guru Haji Adi, kita duduk packing tau. Orang kata benda lah, beli kereta Mercedes, kereta lawa-lawa. Tok Guru tak nak sabar kereta ni, tak Zuhud apa semua ni. Dah, bukan. Zuhud ni masalah tempat tinggal kita. Kenderaan bukan tempat tinggal, dia bukan Zuhud. Kalau kita Zuhud, kita nak pergi Mekah, naik kapal layar lah. Jangan naik kapal terbang. Ni masalah ni kekuatan perjuangan. Untuk buat kerja-kerja agama, kerja-kerja bila hajat perlu. Apa tak panggil Zuhud, kalau Zuhud naik kereta buruk lah. Dan kalau pergi Johor baru ni, mampu terus dah bahan itu. Pada sampai pekan ni, cabut enjin. Dia gitu. Jadi ulama-ulama kita tengok penceramah-penceramah kita, kereta hebat-hebat, kita dah tahu hina dah. Sebab ni alat untuk cepat sampai, kereta tubuh pun tak sakit. Memang sungguh. Dulu kita nak sambil, ni sanding dengan wawudu lah, biar ada akal lawa lah. Akhirnya sakit di belakang-belakang. Abang kata tukar, tak ri sakit di tubuh-tubuh. Pergi mari, jadi rosok tubuh. Tak lama-lama mana ceramah, 2 tahun siang. Kita kata, kita lagi, dah berasa sakit sungguh tubuh. Rupanya, untuk perjalanan tak ada masalah. Dan Tok Guru Haji Adi telah jawab dalam satu kaset saya dengar tahun 89
dia kata masalah kenderaan ini sama seperti masalah kuda yang kita gunakan untuk berjihad. Penceramah kita ke sana kemari memerlukan kuda yang baik. Tak, dalam Islam dia nak kuda yang lebih baik. Kalau kita pakai keledai, nampak mampu kerah hanya tang di luar kapi. Dah. Dia zuhur cepat tinggal. Sebab tu dia tengok kereta comel Tok Guni Aziz cepat tinggal udah setang. Dia tengok kereta comel kereta Tuan Guru Haji Aziz 2 kali ganda harga kereta kita. 290,000 tu. Nampak model tu. Dr. Harun Zain, ulama kita, hak baru terbaru ni 950,000 lebih ni orang bagi ke dia. Mercedes, BMW 7 Series, tayar ni saja sama mahal dengan kereta kita, Pak Hussein. Sebab apa? Pergi jalan jauh tak lengah. Itu saja. Apa hukum perempuan pakai baju mandi tapi mandi dalam kolam yang di benda ni disediakan untuk kaum wanita saja ni, dah kolam renang wanita. Tak ada masalah pakai baju mandi untuk sama wanita. Tak ada masalah. Tapi jangan mendedahkan aurat. Wanita sama wanita ni antara pusat sampai ke lutut. Mana pakai seluar panjang lah. Pakai seluar panjang. Wanita sama wanita, buah dada bukan aurat. Dia gitu. Seluar tapi pusat sampai ke lutut. Jadi muslimat tak apa dia belang-belang tengok, buka baju belaka. Tak ada masalah. Dia aurat sama perempuan ni pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Dia gitu. Nojul dengan hitam lah. Tapi kolam renang ada sekarang ni, kalau terbuka tu biasalah. Biasanya akan jadi pendedahan aurat dan sebagainya. Ini yang Nabi pesan dalam satu hadis. Tiada halal bagi kamu membiarkan isteri-isteri kamu atau anak perempuan kamu masuk pada tempat mandi awal. Maksudnya mendedahkan aurat. Bila dah mandi gitu nampak kat tubuh badan dan sebagainya. Ada juga orang lelaki nitah gitu gini, pekerja, orang jaga kolam dan sebagainya. Tak bank lah. Kalau nak mandi sangat, buat kolam renang di rumah. Tak ada masalah. Tak mampu beli banyak, beli lagi. Duduk dalam lagi. Kalau kata sangat, duduk dalam lagi ni. Ucapan Rabbil Fili ketika imam membaca waladhdallin adakah sunat ataupun tidak? Ini masalah duk balah lama dah ni. Tak tahu balah dah. Masalah ni masalah bukan masalah wajib, bukan masalah hukum sembahyang. Cuma sebut kepada sebahagian kitab-kitab mutaakhirin. Hadisnya kalau tak silap riwayat Imam Tabarani, Nabi sallallahu katanya apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala rabbil fili summa qala amin, baru Nabi kata amin. Hadis ini kata setengah ulama hasan, ada setengah ulama mengatakan dhaif, ada setengah ulama mengatakan hasan li ghairi. Orang mengaji mustalah dia kertilah. Tak apalah, siapa yang nak beramal, ulama-ulama kata, maka dia boleh kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbil fili amin, perlahan sahaja. Tapi ingat ulama kata bila imam yang membaca kita tak boleh kata Rabbil Fili. Imam kata waladhdallin, imam saja yang membaca Rabbil Fili. Kita nak baca Rabbil Fili nanti Fatihah kita sekarang. Yang salah ni imam membaca waladhdallin, makmum Rabbil Fili, Rabbil Fili. Itu yang salahnya. Ulama besar Rabbil Fili ini sunat bagi orang yang membaca waladhdallinnya sahaja. Jadi ingatlah. Kebanyakan kitab-kitab muktabar tak sebut masalah ni. Kerana hadis itu sebahagian daripadanya menganggap sebagai lemah. Tapi orang nak beramal lah gila, tak sabarlah. Yang terakhir yang kelima, dalam zaman serba canggih sekarang ini, bolehkah wanita meminang laki-laki kerana jika duduk menunggu saja susah mendapat jodoh? Tak ada masalah. Macam perempuan sekarang dia mengatasi kalau laki-laki. Laki-laki kalau dia pakai nikah sama seorang memang perempuan dia lebih. Tak, orang pula ni tak pandai cari orang begitu. Ini kita jenis tak pandai sikit duduk rumah, siapa nak mari? Orang pula tahu ada orang puan di rumah. Tak, nyak duduk dalam rumah. Keluar pula dah tak pula orang tengok. Tak, ramai sangat dia orang macam ketu. Tunggu orang mari, orang tak masuk. Kadang-kadang jawatan kita tinggi. Tak, umpamanya gaji kita 2,000, 3,000, orang susah nak masuk. Tak, takkan orang gaji 200 nak minta kita, JKK. Kita 3,000. Tak. Jadi tak ada salah kita suruh keluarga kita suruh pertemukan jodoh. Tak ada salah sikit pun. Seperti mana Siti Khadijah pesan kepada pak saudara dia supaya pinang Nabi, seperti mana Abu Bakar pinang Nabi. Pinang Nabi, pinang orang lelaki.
Nak, dah pakai lah pergi cari timba saya pakai. Timba cari pergi cari timba, hak tu buah cakap sedap saja je. Mata-mata kataan orang dulu. Tak ada salah sikit pun. Kalau kita tunggu balik awal, tak ada orang masuk seko. Nak, baik kita tengok ada kenal molek comel. Budak ni boleh tahan. Mak mistok mak. Nak kenal molek nampak. Subuh-subuh hari pergi dah masjid Mina Merah. Bang apa semua. Nak, molek-molek ada. Kerja pun molek apa semua. Laku lah ni jual kering. Tak, umpama. Itu bandar lah. Daripada boleh yang orang ada pergi kuda, pada boleh kau kereta buat mana nipu orang, tambah juga duit haram makan saudara. Nah, baik jual betul-betul gitu. Jual sate-sate. Nah, tak ada masalah. Nak buat kita sama-sama jemaah. Nah, tengoklah anak budak seorang puan tu. Ada dengan anak puan. Nah, tanya kerja dia mana orang apa gini. Sama-sama dah tengok bagus kita dengar. Tak, bawa kitab apa semua. Baik pula budak semayang berjemaah. Pada boleh pada orang lain. Kita minta orang lelaki tu biar jadi natu anak kita, biar jadi natu kita, biar jadi bini anak kita, biar jadi isteri bagi adik-beradik kita. Nah, minta tunggu kadang-kadang orang lebong kita, kadang-kadang yang tidak baik. Kita tengok baik, kita buat kira sudah. Nah, sama-sama sendiri je. Nah, anak tik imam, we anak tik bila, we anak tik imam. Dah, sama-sama jemaah dah kena hak ngarut ngabang, dah kena dak tahu kala akidah rosak apa semua. Susah pula nak makan puluk akad nikah gitu gini. Sama-sama semenjik dah. Nah, buat kira lalu. Tak ada masalah. Pasal ramai bapa ni tak boleh laki, tak boleh suami. Pasal apa? Pasal orang tak masuk. Nah, orang pun tak tahu, dia pun jenis tak pandai nak kawan. Duk tunggu situ pula buat. Nah, sama-sama diri je. Kita nak kau. Lembu yang hendak disembelih untuk buat korban terlepas lari, bagaimana hendak dibuat? Terlepas lari, dah punya kejong lembu macam apa lembu. Nah, di bandar ada seorang di bandar sembelih. Dia seorang diri je. Seorang diri je rebah tu, lembu rebah tu kuk lalu. Nak dah ikat kaki sikit. Pandai sungguh kan. Pandai. Tapi ramai je tak pandai lah. Budak tu pandai sungguh. Rebah tu Allah berak selalu. Dah jala ikan air kat dada boleh jala. Cium kembang mana lihat ada. Jala. Air kat dada boleh kembang jala. Kita air kat sini tak kembang jala. Nak. Jadi pijak mu terik ekor dah terik ekor patut baik tahi ada. Nak tambah lari ya. Tengok muka tekan pegang lembu pula udah lembu. Berapa mau lembu. Jadi bila lari nak buat lagu mana? Bila lari tengoklah kalau korban sunat tak ada masalah. Pakai cara tak usia pula. Tak ada masalah. Kalau kurban nazar kena ganti. Kalau kita cuai, kalau kita tak cuai tak. Dia gitu. Kalau kurban wajib dia ada kurban sunat, kurban wajib. Kalau kurban tu sunat tak apa lah. Tak, terpang pula. Bukan wajib buat tahun ni. Bukan nazar, terpang boleh. Lepas tu lah mau balik bulan terpang dah lembu dah. Kata gitu. Nak, umpamanya. Nak kejar lah. Lalu terus dah. Kata kan, lalu tunggu masuk dalam barang apa semua. Nak kati lain, sunat. Pasal barang sunat, kati sunat. Tapi kalau barang wajib, kati wajib. Kalau kita cuai. Cuai. Pada kalau lembu korban, kita nazar dah, mati wajib kati. Kalau kita cuai. Kalau kita tak cuai, dia mati sendiri. Nak mati, sakit jatuh, macam mana pun anda lah. Dah wajib kati tu. Tapi cuai kita tambah lembu korban. Nazar dah. Minggu depan, kita bulan depan nak sembelih, kita pergi Kuala Lumpur dah ingat pergi makan. Dah ingat, tekak kita ikat. Dah lama kita pergi 10 hari, mampu ke? Kaki kita kata tak boleh, kena ganti. Pasal apa? Kita cuai. Tapi kalau dia yang jadi sakit, dorok, masih tak boleh wanita. Masih aja. Tak ada masalah. Tapi hak ni sunat diterlepas, sunat kita ganti balik. Tapi kalau dia tak mau ganti balik pun sembelih hak lain tahun depan. Kalau sunat kita ganti. Soalan-soalan lain insya-Allah dia kali di biasa yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.